Assalamualaikum dan selamat datang to The Malaysian Podcast bersama saya Zaidan, Ilman, Amir dan lagi seorang belum sampai lagi, Afi Airi. Guys, say hi. Hai. Halo Profesor. Okay. So to those yang baru nak tune to The Malaysian Podcast and this is your first episode, we cover current issues and sometimes just random issues. So we have nothing specific we talk about, but the main thing is we talk about current issues and kadang sekali-kala kita akan cakap pasal benda merepek. So yeah, I hope you guys you're tuning on Spotify, YouTube and SoundCloud. So those yang tuning on to Spotify, make sure to follow us so you guys can stay notified on when we upload our episodes. And WhatsApp. And make sure to follow us on SoundCloud as well. Or you guys can go to my YouTube channel, Muhammad Zaidan, and or just search the Malaysian Podcast and you guys can find us there. So guys, nak cakap apa? Tak ada kot. So just stay tuned. Tiba stay tuned. Okay, so yeah, let's start with episode 8 hari ni. Asal aku macam malu-malu saya nak bercakap pada episod 8 tu. Apa benda yang nak malu man? Tak tahu lah. Kau dah lama sangat ni tak keluar rumah hai. Tu yang malu tu. Mungkin lah aduh pisang tu. Pisang. Main game ke palau aku? So guys, what do you think about the new PKP extend? Oh yeah. Aku dah dapat agak pada dia extend berdasarkan kes yang tak berapa nak sedap mata mandang ah. Kau meh? Aku dah macam nak cakap nak expect tak expect, tapi aku rasa aku dah boleh expect jugalah benda ni akan berlalu sampai Mei. Sebab untuk betul-betul kita hapuskan, like break the chain, you need to sampai betul-betul kira macam betul-betul orang dah pulih dan kita kan lagi satu period untuk betul-betul recover. Faham tak? Faham? Macam tu lah. So aku dah boleh expect lah benda ni akan berlarutan. Tapi macam bagi orang yang bekerja kat luar sana macam aku, atau macam orang siapa macam Ilman macam tu, tapi still kau akan rasa pressurize lah sebab company kau rasa cakap macam revenue dah tak ada semua. So macam agak pressure lah. Tapi bagi aku macam it's fine lagi kot, asalkan our country and kita safe environment semua macam okay lah. Setuju. So lah. So they said akan sampai berapa? 27 ke 28? 28. 27 April. Saya lah cakap aku. Confirm kena extend 27 lagi. atau 28? 27 tak tahulah, either dua tu lah. Tapi yang aku boleh pasti benda ni confirm akan lepas raya. Sebab raya tu bagi aku tu crucial lah. Kalau kerajaan tak jaga time raya tu, sia-sia je kita 2 bulan quarantine sekarang. Betul? It's not about kerajaan jaga. It's depend on us juga, yang kita yang kerajaan nak kita sihat. Kerajaan jaga kita. So it depend on us, kita nak jaga diri kita ke tak. Adakah semua orang nak jaga? Kerajaan just membantu untuk virus ni tak spread. Tapi korang kalau still ada juga yang degil masih keluar semua. So it won't works kalau korang nak extend sampai bulan 12 pun. Aku rasa rakyat Malaysia semua dah mati kot. Aku rasa kita dah jadi macam hari-hari beribu kes kematian, aku rasa lah. Yeah. Kalau macam tu, kalau orang Malaysia degil dan kerajaan Malaysia tak ambil take action early, so aku rasa macam kita akan boleh bisa jadi macam US lah kot. Sebab kita, walaupun kita macam tak adalah ramai sangat penduduk, tapi kita punya hari-hari sosial tu macam pergi rumah saudara, pergi rumah kawan, pergi rumah apa, faham tak? So kita punya social contact tu lagi tinggi lah. Walaupun lepas tu kita punya penduduk tak ramai. So kalau kita tak take action early, kita macam tak ambil prevention early, aku rasa hari-hari akan beratus atau beribu. Confirm.
Betul. Sebab kat Malaysia punya tahap kesihatan rakyat Malaysia is not, dia tak sebagus macam dekat negara-negara yang macam Canada semua, faham tak? Kita setiap ada orang kes manis, kita setiap ada orang gemuk semua, so macam Hah? baguslah. Orang gemuk? Yelah kita still obesity, kita adalah negara yang obesity dia macam tempat ketiga ke tempat kedua macam tu lah dalam dunia Sekejap. Aku tak faham. Macam mana dia relate? Tak, okay. So, contoh, kau obesity. So, kau ada cenderung untuk penyakit darah tinggi, kau ada penyakit kencing manis, Okay. kau ada penyakit sakit jantung. So, bila kau ada penyakit ni, and then kau kena COVID, kau punya rate untuk sembuh tu macam kurang sebab kau dah Lambat, ada penyakit. Yes. Ah. Sebab kau dah ada penyakit yang severe, faham tak? Yang macam Okay. Faham. high Kalau risk korang- punya. Aku agree dengan Mac. Kalau korang tengok berita pun, yang kes kematian kebanyakannya orang tua yang mempunyai 3 penyakit ni. Yes, betul. Yes. Dan orang muda Kalau- pun dia kena. So, benda Okay, orang muda tu ada macam 2-3 tapi dia ada penyakit lain. Contoh macam tu aku dengar dia ada sakit thyroid. Dia ada apa? penyakit thyroid tu sakit kau punya Kali dia ada kencing. satu tak Kali bodoh. kencing. Tak bodoh. Thyroid tu penyakit dia macam badan kau mengeluarkan satu bukan sel. Satu sel tu nama dia typhoid something. Dia macam So, steroid sel- lah. Mac, aku bawa hancing lah Mac. Kau kencing Ya gitu lah kan? Tak bodoh. Okay, tak apalah. Oleh hancing. Gurau lah Mac. Okay, sama man. Apa tripod kau cakap ni? Bukan tripod bodoh. Thyroid Thyroid. bodoh. Dia macam korang tahu. Baik kau cakap Kau- tripod ni dan. Korang tahu penyakit beguk. Tahu beguk? Beguk Yes. yang macam kita bengkak Bengkak, Macam bengkak dekat dagu. dekat dagu. Dekat dagu. Yang tu adalah one of thyroid punya symptom. Faham tak? Oh. So benda ni dia macam kira macam hormon kau tak stable. Faham tak? Kau akan selalu ada heart rate kau akan bergerak-gerak. Heart rate kau akan laju dia daripada orang biasa. Kau duduk ke kau tak duduk ke heart rate kau tinggi. Lepas tu kau akan susah tidur malam. Lepas tu mood kau tak stabil. Ni tak kira lah perempuan lelaki sama je macam tu. Lepas tu kau akan excessive sweat. Lepas tu kau punya hormon badan, imun badan kau pun macam tak stabil. So tu adalah penyakit thyroid. Lepas tu ada satu lagi tu yang masa first sekali ada orang muda ada kes kematian tu sebab dia ada penyakit imun dia rendah tak silap aku. Sistem imun diri dia rendah sebab tu dia meninggal. Dia ada masa tu dia ustaz ke apa tau yang pergi tablik tu. Macam tu lah lebih kurang. So ada 2 orang yang orang muda mati sebab COVID kat Malaysia. Yes, kenapa? Kalau penyakit teleport, Tu penyakit kau. Tak tahu member main-main ke betul-betul. Penyakit apa? Teleport. Teleport tu apa bodoh? Teleport. mana teleport. aku sebut Ngengon pun. So itulah. So aku rasa macam bagusnya kira macam kita prevent awal lah. Tapi still kau kena macam baik Malaysia still kena duduk rumah lah. Sebab kau possibility untuk bawa balik kes tu. Bukan kau yang dapat kes tu. So kau possibility untuk bawa balik. Sebab kita maybe akan kena gelombang ketiga, fasa ketiga. Yang ni sekarang kita tengah kena fasa kedua of COVID. Sebab first is yang tablik tu. Second is yang cluster yang orang kaya yang baru bercuti. Ketiga maybe orang yang Malaysia sendiri yang tak pergi mana yang akan kau kena. Macam tu lah. So yeah. So also they got aku dengar tadi bapak aku cakap ada satu family ni dia pergi beli barang 6 orang satu kereta. Dia kena saman terus 6,000. 1,000 seorang sel. Yes. So meaning of polis dah tak ada kasih chance. So korang please lah bagi tahu korang punya parents ke adik-beradik ke siblings yang ada license tu, kalau boleh satu kereta seorang. Even pergi kerja pun, sama tempat kerja pun, jiran kau satu tempat kerja kau pun tak boleh pergi satu kereta. Lebih daripada seorang. Ya tu. Oh iya ke? Okay, aku baru tahu. Okay,
Tapi kalau contoh kita nak pergi 2 orang juga, kita bawa 2 kereta. Nah, that's what you need to do lah. Oh, okay. Tapi baik kau bawa 2 motor. Kau faham Tak, tak? kalau Dan motor dengan kereta lebih safe. Itu satu apa tu kalau orang tu tak ada motor, macam mana dia ada kereta tu? Naik kuda lah. Naik Motorola. Aduh, hai. Orang sekarang naik kapet kan. Naik kapet. Boleh tak? Naik kapet boleh tak? Iman dah biasa lah. Aman? Dua kapet man. Iman naik kapet lain. Ilahi. Okay. So, okay, aku tahu PKP extend semua. So, previous 2 weeks, aku memang lazy lah. Aduh, macam benda yang paling proaktif aku buat pun podcast ni. Nothing else. Yang exercise apa tak ada. But, lepas diumumkan pukul 4 petang 2 hari lepas, kita akan extend sampai 28. Aku telah berazam 2020 baru untuk kurus, untuk diet. So diet dan workout. So aku dah 3 hari, aku dah jaga makan, aku dah tak makan macam babi dah. Jaga badan. And aku rasa lagi semangat daripada minggu-minggu sebelum. Untuk apa? kau lagi semangat untuk tak faham. Kau lagi semangat untuk duduk rumah. Untuk bangun pagi. Bangun pagi, lepas tu buat benda lah daripada tidur je kerja aku. And itulah. Lepas keluar PKP ni semua orang gemuk-gemuk kan. Aku steady je. Ui, hebat. Tak cari Iman. Bodoh. Kau lepak. Lepak apa? Kau dah berapa lama dah cakap aku nak workout lah. Apalah tak buat Lepas dah. PKP, aku kurus. Kau siap. Lepas PKP dengan kau mati, lebih dia punya apa tu? Probability. Lepas PKP pun kau boleh mati tau, aku cakap So dalam masa jangka hayat kau hidup tu, bila kau nak buat? Aku tanya kau. Tengah buat ni, tak nampak aku tengah buat ni sit up. Kau nampak? Tak nampak pendek umur tu. Tak dengar pun bunyi sit up. Tak? Itu bukan sit up. Dia buat. Dengar Itu kau beneran bodoh. Boleh meh, cuba lagi lah meh. So, itulah Man, kalau kau nak motivate diri kan, kau tengok gambar lama kau. Ya doh. Kau tengok gambar time kau kat Sweden dengan masa Actually kau, kan, hari tu aku buat tau sekali aku je. buat workout. Dengar aku buat workout. I think last 3 days aku buat. Hmm. Satu badan saya sakit. Ya bodoh. Aku yang 2 hari lepas buat, semalam aku tak workout sebab badan aku sakit. Hari ni baru aku start balik sikit. Aku buat dalam Korang workout buat apa? Korang buat apa pergi workout? Korang workout korang apa yang rutin korang buat? Macam aku core kalau kat rumah, push up, sit up, pull up. 3 ni core aku. Dengan squat lah. Sekali-sekali buat squat. Sebab apa? Sebab aku dengan Ilman, kita orang dua pernah workout out sebelum ni. So, dia macam mana otot-otot kau ni, bila dah padu semua, and then kau tak bersenam tak semua, then lemak masuk, dia nampak buruk tau. Kau tahu tak? Muscle plus fat, buruk gila. Becomes me. Jadi macam Ilman dah macam beras nasi yang dalam beg lagi. Faham. Okay guys, aku keluar lah, aku nak pergi workout. Tiba. Pantat 6.5. Bodoh aku hari-hari workout 6.5 kau tu. Esok-esok. Kalau workout sampai on the phone baru orang macam wow, hebat dia ni boleh buat matas. Workout Lepas tu sampai nanti korang dengar aku mengah. Lepas tu korang cakap aku tengah beromen. Maci baik. Lah mengah ke? Roman merengah. Kata kuat. Hai man, nampak sangat tak pernah buat. Oops. Tak apalah, aku virgin. Safe after marriage. Aladdin kau caca. Aku, lupa Dan pernah dengan kening. Aku pernah dicabul. Tak nak. Dicabul. Virgin enggak. Eleh. Virgin sangat. Uish, bahaya bodoh kalau kena cabul. Serius. Macam mana? Okay, aku tak faham. Korang tak kawan dengan orang yang LGBTQ, tapi macam mana korang boleh claim korang dicabul? Cabul tak semestinya oleh lelaki. Perempuan boleh cabul lelaki apa? Tak boleh, Aku tak kena pernah. cabul dengan perempuan tu.
Aku Tak, pernah. okay. Undang-undang Ah, dekat law, ha? lelaki tak ada, perempuan tak pernah dicabut. Perempuan tak pernah cabut orang. Selalu lelaki yang cabut. Sebab Pernah. sebab laki bila kena cabul, dia suka. Ha. Tak faham ke? Okay, macam mana kau nak menang kes? Contohlah kalau kau kena cabut sekalipun Hmm? dengan perempuan. Macam mana kau nak pergi polis, kau nak mengatakan kau kena cabut? Sebab kau Uh, nampakkan kau lopek. Sebab lelaki kena cabut macam kau lopek. Faham tak? aku tanya lu. Siapa yang nak report masalahnya? Aku rasa tak ada satu lelaki pun yang kena cabul yang akan report. Okay, kenapa perempuan kalau kena cabut dia report? Sebab perempuan, yelah perempuan dia Itulah kena. maksud aku. So kau tak boleh guna ayat cabul tu. Kau macam kata kena lemas ke, apa lagi? Apa Sesak bodoh nafas lemas. ke. Lemas aku tak pernah. Tak, sebab ada satu kes ni kalau kau ingat dulu lah, masa 2000 berapa, 2016 17 macam tu lah, yang ada perempuan tu dia cabul dia punya ex-boyfriend. Ush. Sebab kat ex-boyfriend dia leakkan gambar dia bogel macam tu lah lebih kurang. Kat Malaysia lah benda ni kes. Cabul je. Perempuan tahu cabul, lepas tu lelaki tu nak bawa kes ni pergi naik court. Tapi tak boleh. Sebab kan lelaki kan kuat. Kenapa kau nak claim kau kena cabul dengan perempuan? Macam tu lah lebih kurang. Cik, saya rela. Tapi lelaki tu tak rela, faham tak? Oh yeah. Aduh. Tak, ni lelaki tu yang kena. Macam kau kena. Lepas tu kau nak bawa benda ni ke kes. Jadi kes court. Faham tak? Tapi kau tak boleh bagi tahu yang perempuan ni kena jatuh hukuman ke lelaki kena jatuh hukuman. Faham tak? Sebab ni macam kes dibubarkan. Sebab kau tak boleh macam nak bagi tahu yang perempuan tu salah. Faham tak? Sebab kau lelaki, so patut kau ada pertahanan yang kuat. Faham tak maksud aku? Aku tunjuk lah kesan-kesan dia. Tapi still, kenapa kau lelaki, kenapa kau tak, faham tak? Okay guys. Kenapa kau tak? Korang dua sambung jap. Aku nak mak aku call. Kau sabar jap. So, itulah. Sempat kau senawa kan Dan. Akulah bongok. Oh ya. Yeah. Senonohnya kau. Sorry, maafkan saya. Tapi boleh je kalau. Tapi macam. Aku faham apa kau kata man. Tapi macam. It's not fair you know. Ya, Tapi itulah. apa yang Zaidan cakap tu betul juga. Laki kalau kena cabul. Dia rela. Bodoh lah kau. Tapi Janganlah kalau tengok in terms perempuan of kena rela, cabul- bodoh. Tapi perempuan kalau kena cabul dia rela ke? Maruah dia kena cabul. Tak kan? Kena rogol, kena ambil. Tak kan? So that's why I said kalau laki dia rela. Okay, bodoh lah. Okay, cuba bayangkan yang perempuan yang cabut kau tu bukan orang yang kau suka, faham tak? Bukan, maksudnya bukan taste kau. Contohnya orang yang selikih. Tak kan? Enak. Bodoh lah. Ui, tak rela tu. Sumpah tu, tak rela tu. Faham tak? Maksudnya macam mana kau nak pergi? Ada ke perogol tu semua handsome? Tak kan? Tu maksud aku, faham tak? Sekejap, asal semua diam. Aku tak boleh brain Zal. Aku tak boleh brain Zal. Bodoh lah kau pergi imagine buat apa? Bongok. Aku imagine si cabul aku. Ui, ya Allah, astagfirullah. Aku rasa kau I'm back. apa je. Okay. Aku rasa kau patah riuk dah, Man. Aku rasa tu, balik tu aku samak tu satu badan. Especially batang aku. What the fuck? Aku kau sama Serious, dengan pasir balik pantai aku samak sial. Aku tak dengar kau cakap apa ni. Kau cakap apa ni? Cakap Kau apa? bawa umur. Tak, tadi aku buka headphone. Mak aku call. So, apa ni? Samak-samak Tak ada apa. Kita orang besar. Apa tu? Tu juga. Okay. Kau cakap. Ya, tu aku kata. Tapi Ilman kata, apa tadi Ilman kata yang kau nak defend kau punya point? Oh, Ilman kata macam apa kalau lelaki kena cabul, maksudnya lelaki suka, faham tak? So lelaki suka. Kalau perempuan kena cabul, perempuan kan macam dia macam maruah dia tak dah kena cabul, dah kena tarik. So virgin dia pun dah kena tarik. Betul? Faham tak? So tu yang macam, tapi benda ni adalah benda yang it's just macam cakap memang rules and regulation kadang-kadang dia bias, sexual bias. Contoh contoh kalau kau dalam in a relationship atau kau dah kahwin, then kau kena abuse dengan partner kau lelaki dan kau kena abuse dengan perempuan. Kau tak boleh bawa benda ni ke
case polis tau. Sebab macam, faham tak? Kau lelaki. Tu maksudnya. So you need to be good and you need to be strong enough. Faham tak? Wanna be a snowman. So tu yang certain rules yang macam kau tak boleh macam aku macam apa benda merepek macam tu, faham tak? Faham. Yelah macam kita lah, kita tak boleh tengok lelaki nangis, faham tak? Lelaki nangis macam pelik. Bapak pondal sial lelaki nangis. Tapi No, sebenarnya actually kalau lelaki nangis, sebenarnya tu ialah lelaki. betul. Tak dah. Dia ada emotion. Aku Lelaki aku pun pernah nangis. So jangan kau jangan rasa cakap lelaki tu memanglah ada lelaki pondan, tapi lelaki pondan tu pun tak nangis, faham tak? Faham. Yang cakap kuat, nanti tiba-tiba dia masuk susah. Itulah maksudnya. Aku nangis bila mak aku bising kat aku. So aku lari masuk bilik. Tutup pintu, lock pintu, nangis. Serius Dan? Dulu Kau kena kau kena bebel. Sebab tu zaman sekolah mendengar, biar time aku budak baik. So saya kena marah dengan mak. Serius Tak Dan? boleh Zaman terima. form 3 yang kita kawan baik, form 2 kawan baik, form 1 kawan baik, kau masuk bilik, tu pintu nangis. Itu gaduh yang betul-betul gaduh lah. Bukan gaduh biasa-biasa cakap macam biasa-biasa. Contoh. Kau tahulah mak kau kadang macam boleh cakap ayat pedas kan. Zaidan pergi masak nasi. Zaidan tak nak. Aku malas lah kau. Masuk bilik nangis macam tu. Aku tak pernah macam tu. Aku macam ni sana Aku macam aku tak suka bila orang cakap benda yang tak betul pasal aku. Macam Contoh? Tu kau ni busuk doh. Kau ni tak cebok macam tu. tak ada lah. Masa aku macam dengan mak aku, contohlah aku dengan mak aku selalu buat baik. And aku macam, aku memang tak ada niat nak tipu ke apa ke semua. Tapi last aku yang kena tuduh tipu. Macam aku dah terangkan ni, tapi tak nak dengar cakap aku. Macam tak apa hati. Macam aduh, aku dah cakap elok pun still tak nak percaya aku. Macam sedih lah. Family kau pun tak boleh nak percaya kau, even though kau dah cakap betul. Macam yelah, aku pun pernah tipu sebelum ni. So ada kes aku menipu. Tapi bukan selalu aku nak menipu. Tipu bila terpaksa saja. Apa orang cakap tipu sunat? Kepala otak kau tipu sunat. Tipu Tak pernah wujud. Tak pernah wujud dalam Quran tipu sunat. But sometimes you have to. Lepas tu kau nangis bila mak kau bebel kau. Apa? Well, bila time-time aku tak bersalah je lah. Tak ada nangis macam nangis gila babi je. Keluar air mata je lah. Sedih. Normal lah tu. Okay. Asal kau ingat aku berdrama dalam bilik, campak bantal, lepas tu potong tangan aku semua. Gila kau. Tak, aku macam pelik Izzah dah nangis sebabkan okay, faham. So Sorry lah. Aku judgemental. tapi aku nangis ni Tapi- sekali je. Tapi tak pelik lah. Boleh je kau nak nangis. Boleh, sila. Bagi aku lebih elok nangis daripada kau marah. Sebab biasa kalau kau ada something bad happen, kau boleh react dua cara. Sama ada kau marah ataupun kau akan nangis. Aku lagi prefer nangis daripada marah. Sebab marah kau akan tend to buat benda bodoh. But bila kau nangis je. Kau just release. Marah kau release tapi in a bad way. So better to cry than be angry. Betul tak Man? Iman pun banyak kali nangis apa kalau aku. Kepala butuh kau nangis. Kapet tak laku dan Ilman nangis. Wow, boleh buat record ni. Boleh buat record ni. kau tak pernah dengar Ilman nangis. Hebat, Man. Ikan kimochi. Bodoh lah tu Tentang nangis menangis. lain. Bodoh. Ikan kimochi. Oh, Maksudnya aku kena cabul. macam Oh, sempat kau kena cabut. Sempat kau phone Kau call Dan. Kau polis. Sempat. Izzah ada waktu tu tengah steam tu aku cerita. Kau buat speaker ke? Bodoh lah. mana ada Man? Aku kat situ kan. Oh kau pun kena. Aduh lah masing-masing. Okay. Hafiq ke yang cabut korang? Oops. Tak nak cakap apa. Okay. Tak nak cakap apa. Tak nak cakap apa. Okay. Okay, so selain bersenam, jaga makan semua tu, aku ada aktiviti baru. Mesti kau orang terkejut. Baca Quran.
Itu setiap hari aku baca. Jangan risau. Oh, Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap. Aku rasa macam Jangan man, biar aku cakap man, biar aku cakap. Ilman Aku tahu dah. berkencing lah. Oh. Kau kencing ni? Aku tak aku sangka. dan. Okay. Okay. Aku sejak 2 hari ni aku Jadi sikit imam? lah. Bukan. Tak ada apa. Aku fikir aku tak nak korang judge aku apa. Tapi Ilman dah Kau tahu ma- dah. Kau main Barbie? Bukan. Aku main Tinder. Bodoh, sekarang ramai gila main Tinder balik. Aku tak tahu kenapa. Eh, Bosan sangat Tak ke? ada bodoh. Tapi disclaimer, aku main Tinder just nak cari member, bukannya nak bercinta. Aku bukan macam tu. Okay. Orang main Tinder, orang yang educated main Tinder bukan untuk bercinta. Well, orang main- it's a dating orang main app Tin- man. No, Tinder is a passport for you to have sex. Oh yeah, tapi Yeah, it's free sex. So yeah, that's Isn't it? Tinder. tapi Yeah. aku tak dapat pun punani. Okay, aku download jap. Tak ada. Sebab aku- maksudnya mulut korang tak manis sangat lah. Betul korang memilih. Mulut korang tak manis sangat lah untuk. Lepas tu muka pun macam tak, tu je. So nampak lah siapa yang handsome sekarang ni. Tinder. Hey. Kau jangan main-main. Aku kat Tinder aku ada 7 like tau, baru 3 hari. Tak, 3 hari 7 like. Orang selalu tu 1 jam 3 like. Ew, bapak murah sial. That's how show you betapa bagusnya kau, betapa educatednya kau, betapa Hai, good looking tadi tak, aku tak, dah tak, friend tak. limit. Aku sempat delete dah. Kau semua diam. Tak, aku Wow. rasa Nampaklah aku tahu siapa kenapa selalu aku 7 like je. Sebab aku banyak swipe right. Aku reject orang. Betul ah. Swipe right. Like aku Swipe right lah. Swipe right, Accept like. bodoh. Ha? swipe left yang ni. Oh terbalik swipe left maksud aku. Nampak? Nampak? Nampak. Nampak lah Izzan dah kena reject banyak. Malas saya nak cakap. Dah, Dan. Tak apa Dan, kau try ni Dan. Aku ada satu ni, nama dia Baitul Jannah. Try lah. InsyaAllah semua Islamik dalam tu. Ya. Yeah. Wow. Nanti aku download. Semua select saing-saing era. Sayang-sayang apa? Era. Sekejap, cuba jelas sikit tapi Ha? censored sikit. Sayang-sayang apa? Era. Fira. Ra. Oh, bab. Ilman Majid. Amir tak tahu kot tapi aku tahu. Ilman bab. Lancau Apa weh? Alah, babi lah. Korang Tak. adalah. Ilman Ex dia Zaidan. reference ex aku. Bodoh Ilman. Oh, Izzadan taste macam tu ke? Tak juga. Depends lah. Aku banyak tengok hati lah. So boleh lah. Orang yang selalu cakap sini yang masih sesuai kat Baitul Jannah tu. Betul lah. Boleh tak? Ish. Apa? Kau topik. Okay, boleh. So, Aku baik tu. Aku tak main tu semua tu. tapi sebelum Tak kita ke apa. topik, Tinder. Tak, tapi itulah, kan- banyak muka tapi yang Tinder- kenal. Biasa tu. Kau dah kenal budak? Ada Contohnya budak sekolah Nisa kita kan? ke? Apa kan? Contohnya Nisa kan. Nisa? Nisa mana ni? Nisa yang kau hantar tu lah pantat Anis. Oh. Hari tu dia live kau tahu. Aku cakap hi Nisa. Lepas tu dia marah aku. Kau tahu tak? Aku bagi kat perempuan tu screenshot. Lepas tu aku share kat Ilman Ha. sekali. Si Ilman, Lepas tu? lepas tu Ilman jahat bodoh dia pergi hantar screenshot dekat hantar tu kat dia. Kantoi aku share dengan orang. Nisa mana ni? Kau tak kenal meh? Ilman. Nama dia bukan Nisa. Nama dia something lah. Tapi aku send. Lepas tu cakap ni mesti Zaidan hantar. Lepas tu cakap well I dengan Zaidan kan gay. Oh, Since darjah babi. 5. Aku cakap kita gay since darjah 5. Bodoh. Bodoh lah korang ni. Ilman bodoh. Tapi perempuan jarang lah yang lawak. Sebab selalu kalau korang ada, sebab aku banyak, tak banyak lah, tapi adalah few kawan perempuan aku yang main Tinder, selalu dapat lelaki yang bodoh-bodoh, yang lawak bodoh, yang macam kau patut mati je lah. Situ faham tak? Oh, patutlah aku tak laku kat Tinder. Faham. Yes. Sebab tau kata, betul kan kata kau bijak lah. Ya, Babi je bijak, kau dah. Kau handsome. babi je dah. Dah kau cakap lelaki bodoh tak Tak, pandai okey. semua. Lelaki bodoh tu selalunya yang paling handsome gila babi. Yang macam pilot, kerja engineer, faham tak? Oh, Yang aku macam biasa- kau, biasa orang- je. Orang IT ni selalu orang kata tengok macam bodohnya kau macam tu, faham tak? Selekehnya.
Ni perspektif perempuan lah aku cakap ni. Tapi serius kalau korang ada kawan perempuan yang macam tak kisah kan. Aku ada tu main Tinder yang macam saja main Tinder untuk tengok-tengok dan apa nama dia? Yang match kan. So macam borak-borak macam bodoh-bodoh macam aku macam Faham? Maybe kau ni kot. Aku apa? Tak, aku tak tahu lah. Tapi tak tahu lah. Aku selalu tengok member aku dapat senang je dapat apa one night stand dekat Tinder. So macam wow, senang je korang dapat one night stand kat Tinder. Oh, maybe Hebat. maybe dong tengok aku kat Tinder macam, dong ni macam bila dong tengok gambar aku kan macam, aku tak boleh dengan lelaki ni. Tak apa, aku tak setaraf dia. So aku swipe left. Okay, whatever. Tukar topik aku tak suka cakap pasal dating app. Sumpah, aku tak suka orang guna dating app. Sumpah seleceh. Dengan orang catfish semua. Ya tu, aku tak suka. Tapi sometimes buka je lah, have fun. Tengok ada orang apa dalam tu kan. Bukan, kau nak have fun, kau kena jadikan diri kau perempuan. Asal pula? Sumpah lagi banyak have fun kau dapat. Kau boleh tahulah lelaki, contoh kau boleh nampak budak sekolah kita ataupun siapa yang kau kenal tiba horny gila babi. Oh, macam kau lah. Babi. Aku tak main dating app bodoh. Aku main ni je Bigo Live. Celacil. Man. Geng kau. Babi aku main MySpace bodoh. Bodoh. Kau Facebook Tapi aku tak main Bigo. Aku friend kan ni Cikgu Mariamah. Kau apa tahu? Kepala bana kau. Cikgu Mariamah yang mana? Baling buku. Oh. Baling buku. Apa kau tengok titik aku? Oh, kau tengok titik aku. Bodoh lah kau ni. Apa kau tengok titik aku? Tu ada. Okay lah, kita tukar topik sikit kan. Okay, kita antara lelaki dan perempuan, mana lagi judgemental? Depends on situation. Tapi kalau on average, macam in general lah. Kalau normality ikut norma, perempuan lah selalunya. Well, kita tak ada perempuan dalam ni, so kita tak boleh nak cakap for the behalf of wanita. Yes, tapi selalu ikut normalnya perempuan ke lelaki. Tapi dengan paling dekat yang kita ada kat perempuan kat sini Amir lah. So Amir cakap tu perspektif perempuan. Alah babi ni kau ni. Sekejap. Sekarang ni Ilman mana Ilman? Ya. Dengar. Kau workout ke? Inilah suara workout sangat. Padahal tengah baring. Pantat. Kau nak aku macam mana workout? 1. 2. Sabar jap. 3. Macam tu kepala bocor yes. kau. Kau kena kira. So kita orang boleh lah ikut sama. Tapi referring to Izaidah punya question kan, aku rasa kalau ikut normality is perempuan lah. Kalau ikut normality lah. Tapi kalau ikut dari sudut benda lain, contoh macam Sudut bacaan. sudut bacaan dekat sekolah, sudut nilam tu. Kata lelaki, kadang-kadang lelaki pun judgemental juga. So aku tak tahulah. Tapi ikutkan daripada kawan-kawan perempuan yang aku pernah kawan, diorang lagi judgemental daripada lelaki lah. Tetapi kalau tanya perempuan pula, perempuan akan cakap lelaki. Macam tu, faham tak? So dua-dua sama je. Contoh, for example, perempuan akan rasa macam, contoh judgemental. Contoh, kalau perempuan dah akan cakap lelaki macam ni, mesti gamer. Dan orang gamer ni mesti bodoh. Kalau perempuan pula, dia ni terlalu baik. Atau dia ni terlalu fuckboy. Tapi dia tak fuckboy, faham tak? Macam tu, Aku faham selalu tak? kena tu. Betul kan kata kau fuckboy lah? Kan? Aku terlalu baik. The fuck? Klise kan? Tak, bukan. Mati. Perempuan yang kata kau terlalu baik tu maksudnya dia dah bosan dengan kau. Kau sangat bosan dan Ya tu. sebab tu dia kata kau terlalu baik. Susah. Lelaki baik macam Oh, aku ya ni. ke, Mai? Susah. Ya. Yeah. Aku nak kerja jahat apa ni? Sebab kau bosan. Sebenarnya kau bosan. Kau tak ada apa-apa. Kau text setiap hari cakap sayang, selamat pagi, B, good morning. Lepas tu B dah makan. Yeah. Okay. B dah minum. Okay. Itu je. Kau tak ada benda lain nak cakap. Bila kau dah tinggalkan orang tu kan, baru kau akan menyesal. Mostly it's like that. Tak. Come Sebab on dia lah, tak dapat- tipu lah. bukan. Kau tak nak someone yang boleh care untuk kau setiap hari. Memanglah boleh care. Tapi kau tak tahu tak rasa bosan tu contohnya kau setiap hari tanya benda soalan yang sama. Wah, siapa suruh tanya soalan yang sama? Oh, bodoh sial.
ada lelaki kat luar sana yang tanya benda tu. Kalau aku tak Contoh for example, bangun pagi tanya, cakap good morning. Lepas tu breakfast cakap, you dah breakfast. Lepas tu tak cakap apa dah. Lepas tu you dah lunch, tak cakap apa dah. Benda soalan sama, benda tu akan repeated every single day. Bagi aku bagus lah. At least korang tu ingat kau. Wah. No, that tu yang perempuan kata kau terlalu baik sebab kau bosan. Well then, perempuan tu ada masalah nampaknya. Because you can't appreciate someone's attention to you. Then you don't deserve No, attention. okay, sepatutnya ayat yang bernas korang patut cakap contoh macam how's your day, what you're doing. What? Lepas tu kau cakap lah, how's your mood. And then kalau if Macam tu. kalau if someone tu cakap setiap hari, tak jadi bosan juga. Yelah, kau boleh cakap juga macam kau dah makan ke kau dah Dan minum kan. kau- Tapi Matt, sabar. Ah. How's your day? Kau boleh cakap how's day yours? bodoh lah kau. Tukar-tukar lah Dan. Barulah dia tak bosan. Kau ni Dan. Betul. Nak aku ajar ke Dan? Betul. Lepas tu dia kata kau, aku tak faham kau lah macam tu. Tiba perempuan kata tak boleh faham lelaki. First time aku dengar. Tapi aku boleh faham lah, ada lelaki bosan macam tu yang tak hati nak spice things up. Macam, Lepas tu tak erti nak dengar. Faham tak? Kau macam tak telinga kau untuk dengar pun masalah dia. Macam tu lah tiba. Macam lah aku. Untuk pendengar wanita kita, sebaiklah aku bukan jenis macam tu. Aku jenis yang, entahlah, lelaki idaman wanita. Tapi depends kau tengok lah kalau entahlah. Kalau Sebab daripada segi kita berapa lama kenal kau rasa macam kau pun sebab tahu aku tak pernah cerita masalah aku kat kau, so aku tak pernah tahu lah kau is a good listener or not. Sebaik. Thank you Meh, puji aku. Untuk pendengar wanita Aku tak kita. kata, Thank you. aku tak tahu lah kau good listener, aku tak kata kau good listener. Aku pun tak tahu Ilman good listener or not. Tapi yang penting aku good listener lah. Tiba. Tapi betul lah bagi aku, ada je orang macam ni dan ada je orang bukan macam ni. So siapa makan cili dia akan rasa pedasnya. Tapi you guys need to know lah, belajar lah. Betul. Spice things up sometimes. Video call ke pagi-pagi buta tu, tengok muka hodoh dia tengok muka hodoh kau. Oh tahu nak appreciate bila dia lawa. Okay. Man. Ya. Tak pernah bercinta, so aku tak boleh bagi tahu. Jeng. Sorry, aku lost. Sekejap, apa dia tu? Dengar. Jeng. Bongok. Amir pula Afiq cakap dia tak dapat join. Oh ya ke? Tak perasan. Dia kata tak dapat join sebab dia tak ada mood. Oh, it's okay. It's okay. Dan Apa? aku buka Facebook. Ha? Kan aku kalau Facebook kan Hot Wheels whatsoever and lepas tu ni ada people you may know. Si Nisa tu dia keluar depan Aduh, yai. Add lah. Apa salahnya? Okay, can we go to the next topic? Oh, apa Wait. topik kita? Wait, have you seen the cat yang ada bentuk love tu? Cat? Oh, pernah. Di- Dekat badan Dia dia kan? kucing. Yes. Bila dia macam bila dia duduk, nampak bentuk love dekat kaki naik sampai ke kepala. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kata aku, ke satu big love. Ada banyak. Tapi aku pernah tengok. No, they got 3 love actually. Three love. One ada dia punya hidung. Lepas tu dia punya badan dengan dia punya kaki bila dia kepit. Jadi love. Betul lah. Oh, ini menunjukkan betul lah kucing ada 7 nyawa. The fuck? Tapi so kreatif, you know, sebab bukan kreatif. Ciptaan Allah tu memang cantik. Kalau kau tengok badan dia memang, ya Allah, perfect love, you know. Also dia punya dekat hidung dia tu pun perfect love. Betul. Aku ada nampak. So it's so adorable lah. Memang mancot style. Ike kimochi. Weh, Okay, Meh. Apa kau nak cakap ni? Oh, next kita topic kita pergi ke topik yang aku tak tahu serius ke tak, tapi aku rasa macam patut dibincangkan Alah. dan patut aku tak tahu lah pendapat korang lah. Korang tahu yang sekarang kita ada second wave of COVID kan, yang orang-orang yang so called kaya, Datuk, Datin, Tan Sri, orang yang ternama, orang yang ada title, yang baru pulang daripada luar negara yang kena COVID dan sekarang diorang tengah under rawatan di
certain pusat rawatan lah. Mhm. And then diorang ni adalah orang yang kata sebenarnya banyak bagi masalah lah, sebab KKM pun macam orang-orang KKM pun kata macam diorang ni banyak bagi macam masalah lah, kau duk komplain tu. So apa pandangan korang dengan orang kaya? Dia dah tahu dia kaya, dia banyak duit, dia ada lawyer, dia ada everything, dia boleh petik jari, dia dapat semua benda, Mhm. tapi dia gunakan kuasa dia tu dengan cara salah. Sepatutnya benda tu boleh ke tak? Macam contoh, ataupun orang kaya, okay, so soalan kau adalah, kau kaya, kau patut tak tunjuk kau kaya, ataupun kau kaya, kau patut jadi sederhana? The best is kaya tapi hidup sederhana. That would always be the best. Tapi ada je manusia kaya yang suka menunjuk orang kaya. But I don't have a problem dorang nak tunjuk kaya, but it's like it's how you tunjuk you punya kaya. Macam mana if it's for you have a business ke apa ke and you want to promote something yang adalah kaitan dengan kau punya wealth ke apa, then go ahead. See, it's within your sebab tu within your heart lah nak gunakan tu. Like I said, it's how you use it. Tapi just for macam saja-saja nak show tu, itu aku tak suka sangat. Tapi yang permasalahan sekarang ni kan, Hmm. Ilman kat mana? Asal dia diam? Ya, saya dengar sini. Ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, wallahu Aku nak dengar pendapat kau juga. Yang mana tadi? Sorry, saya hilang sekejap. Aku dah agak dah ni, memang tak dengar. Pasal orang kaya menunjuk. Orang kaya yang attitude problem. Okey. Contoh. Yang contohnya macam yang korang cakap yang dorang berbalik semua tu Yes. Yang perangai macam Hanat tu. Okay, for me lah korang tak sepatutnya lah nak demand tempat yang mahal. Come on lah guys. We all manusia. You guys has to know, okay, sometimes you at the top, sometimes you at the bottom. So sekarang ni korang dekat atas, memang yes, korang bahagia, korang senang duduk kat atas, korang nak belagak sebab korang ada duit. Tapi korang kena ingat, one day korang tiba-tiba nanti Allah Maha Kaya. Nampak aku dah guna ayat BM, Allah Maha Kaya. Kaya. Allah Maha Kaya, so dia boleh petik jari kau kat bawah. Faham? So kalau boleh tu, kalau bab kau duduk, kan dia kena duduk dom asrama kan. Yes. Duduk je lah. It just for 14 days. Just for quarantine. Ya. your guys. Apa for yang you guys. kes dom asrama? Apa? Okay, Izan tak tahu. Aku tak tahu. Apa ni? Kepada sesiapa rakyat Malaysia yang baru pulang daripada luar negara, sekarang ni, dorang kena duduk di pusat kuarantin. Oh. Okay, dia ada 2 tempat pusat kuarantin. First is diorang kena bayar sendiri ataupun diorang kena bayar half-half. Itu first ni kalau boleh duduk hotel atau duduk mana-mana. Hotel lah selalunya. Hotel or resort. Dan dia akan dibayar half-half. Kerajaan bayar half. Kerajaan tak bayar half. Kerajaan bayar RM140 je semalam. Yang selebihnya orang tu kena bayar sendiri. And then kedua is free of charge. You kena duduk dekat, macam biasalah free kan. Kau duduk dekat dom, kau duduk dekat dewan, kau duduk dekat rumah, macam rumah, bukan rumah kebajikan, tapi kau kebanyakan duduk kat dom lah, dom atau college macam tu lah. So orang-orang yang so-called T20, so-called kaya ni, yang berduit, diorang komplain kenapa nak kena duduk dekat dom. Faham tak? Kenapa nak duduk kat tempat yang macam selekeh buruk, ada kipas je macam tu, faham tak? Yang duduk katil double decker, yang besi double decker tu, yang tingkap pun tak barang dom kat college tu semua. So diorang macam pertikaikan lah macam tu lah. Wow. Ini people that are born with a silver spoon up their ass. Betul tak? Betul. Sebenarnya mouth tapi aku tukar. Okay, betul lah. Macam sebab kau dah biasa hidup dekat atas and then kau jenis yang tak pandang bawah from time to time. So kau dalam dunia kau je lah kat atas tu. Just fikir korang, macam ni nak cakap, Lagi susah. okay, kau hidup senang. Sometimes orang yang kaya ni, kampung dia pun dia akan jadi macam Banglo. orang cakap tu apa?
nampak wow lah, nampak cantik lah, Mhm. nampak kaya lah kan. Faham? Tapi just fikir korang duduk kat kampung korang just for 14 days. Jangan nak complain lah, kipas satu pun at least a kipas. Mm-mm. Korang kena fikir orang duduk susah tu yang tak ada lampu, pakai lilin semua, tak ada kipas whatsoever. Just please lah, jangan nak tunjuk korang terlampau kaya whatsoever. Yes, I know you guys has money, but come on. You guys have money, but come on. Don't be stupid. Sebab ada orang lebih kaya dari kau pun, dia tak ada pun nak jadi bodoh yang kau. Betul. Tu je lah. Yang aku tak faham sampai sebab diorang macam kena buat saringan kan. Yang macam KKM kena buat saringan, macam diorang nak check untuk diorang ada COVID ke tak semua. Sampai benda tu pun diorang rasa macam kau tak boleh berkeras dengan kau, faham tak? Kau kena cakap lembut dekat orang yang T20 ni, kat orang kaya ni, kau kena macam belai diorang, cakap hi, good morning sir, good morning mister, today I need. Aku macam, who the fuck give a damn about you? Kau yang cari penyakit, pergi travel, dan kau balik, lepas tu kau nak expect orang layan kau macam baik-baik. You are the punca of penyakit tu. Kau yang punca bawa balik penyakit tu. Lepas tu kau nak expect untuk orang happy, senyum dekat kau, and then orang tu dah beribu-ribu orang dia jumpa yang worse daripada kau. Lepas tu kau nak expect orang yang tu handle kau dengan cara sebaik mungkin. Kalau aku rasa macam, bitch, no way. Aku boleh bunuh kau sekejap mata je. Sekejap. Tu yang aku macam tak faham. Kau okay, fine lah kau kaya. Okay, it's fine. It doesn't have nothing to do with me sebab kau yang kaya, duit kau. Tapi you just need to think yang dekat otak kau kena tahu kau bukan hidup kat Malaysia ni kau seorang. Faham tak? Bukan Malaysia ni bukan nak binti Ahmad, binti Muhammad Ali, tak ada. Malaysia ni is about ada multicultural country. And then ada ramai orang. Bukan kau milik negara ni. So kau tak boleh nak rule orang lain. So simply orang-orang macam tu assholes. They're assholes and ego kuat. Senang. Yes, betul. Correct. Tapi tak sepatutnya. So kepada orang yang macam itulah, kalau kau diberi kesempatan untuk menjadi kaya, so tolonglah jangan kaya dan lupa daratan. Yeah. Kau ingatlah, kau tu makan belacan lagi. Guna tangan, bukan makan guna susu karfu. Bukan kena ada table. Walaupun kena ada table manners, tapi bukanlah table manners yang macam tu. Faham tak? Faham. Kita table manners, kita tak adalah ni sangat. So yeah. Okay, macam aku pun kan dulu, macam korang pun tahu dulu aku duduk overseas semua. Aku bukan nak cakap aku kaya, no. Aku nak cakap Alhamdulillah lah, makan pagi ada rezeki, Alhamdulillah ada rezeki. So dulu pun kalau aku tak ada pun nak menunjukkan yang aku ni belagak, nak five star whatever. Seriously, even kalau aku pergi bercuti pun, aku duduk hotel 1 bintang. Faham? Serius ada satu bintang? No, yes. Macam hari tu kan aku gendon lah. Aku duduk hotel 1 bintang, 3 bintang. Okay. Sebab aku nak macam just for tak lama pun. Faham? Faham. Macam korang pun come on lah, just for 14 days untuk korang kena saringan tu je. 14 days tak mati pun lah kalau dengan kipas. Setuju. Betul. Hello, guys. Iman si dia. Aku si dia. Aku ingat Iman dah habis ke? Dah. Okay. Lain lah macam man, pergi Australia duduk 5 bintang. Ya tu, pakai iPhone 10. Wow. The tables have turned. Wow. Tak, okay. Sebab Ilman, dia pergi Indon duduk 1 atau 2, 3 bintang. Sebab dia pergi 2 orang je, tak silap aku lah. Kau pergi apa orang? 2 orang. Lepas tu kau nak expect kau duduk 1 bintang. Lepas tu kau nak brag. Aku pergi apa orang, 5 orang. Bahagilah berapa hotel 5 bintang, 6 bintang pun kau boleh duduk. Kalau kau bagi ramai-ramai orang. Banyak bodoh. Okay. Sekarang ni, kau duduk 2 orang. Hotel tu 1,000 semalam. Kau duduk 1 malam je. Kalau 1,000 bagi 2 orang, buat seorang 500. Kalau 1,000 bagi 5 orang, Aku kan murah. Semua, Nampak? Ilman lagi kaya. Dia bayar semua. Aku tak bayar semua.
Tapi Sampai sekarang ni. macam bagi aku, sekali-sekala nak merasa 5 star tu tak salah lah. Tapi kalau kau Betul? jenis yang nak 5 star saja, 3 star, 2 star, 1 star kau tak pandang, itu dah salah nama dia. Betul, correct, yes. Macam, yelah kita pun kadang nak pakai handphone canggih sikit. Tapi janganlah pandang rendah kat orang pakai handphone biasa. Man. Nampak sangat pandang rendah aku tu. Kau kena ingat, aku dulu pakai phone sama dengan kau tau. Sebenarnya aku yang kena ingat. Aku dulu daripada phone biasa tau. Tiba. Aku pun bekerja keras tau untuk dapat phone. Aku sama. Aku pakai dengan Ilman. Kita pakai apa man? Xiaomi Note 5 Aku sebelum pakai iPhone ni, sebelum pakai iPhone aku pakai Asus. Lepas tu pakai Xiaomi. Aku nak pakai Realme Pro 6 Pro. Pakai tu. Serius. Realme punya series bagi aku lagi mantap daripada Note series Xiaomi sekarang. 8GB bro. Apa RAM? Dia bodoh. Dah lah murah. Tak sampai 1,000 ke 1,000 lebih? Aku tak pasti. 1,200 tak silap. Tengok siapa kaya. 1,000 lebih dia kata murah. Tak. Aku Okay nak lah, beli. Bukan. Okay lah daripada apa phone 5,000 lebih. Aduh. Macam, okay kau kena faham. Kita cakap mahal murah based on industry standards. Bukan manusia-manusia di sekeliling kita. Like, for high-end phones, 3K ke atas. Itu kira high-end. Mid-range, 3K to 1K. Itu mid-range. Low end punya handphones 1K ke bawah. So that's why kita kata murah, mid range. Untuk 8 gigs RAM lagi banyak daripada phone kau punya RAM. Harga lagi murah. So that's why kita kata murah. Sebab kita bandingkan dengan yang mahal. Macam aku jujur aku pernah teringin nak pakai iPhone tapi aku tak minat. Sama. Sebab iPhone dia just brand. Ya. Tapi Kalau kau tengok pun dia punya perubahan pun kamera. dia tengok Benda bodoh-bodoh lah, benda bodoh-bodoh. So for me it's not aku tak berguna lah. Aku tak guna benda yang apa yang macam Samsung pun aku tak guna sebab aku tak guna macam pen dia semua tu aku mana guna. So apa aku nak beli benda yang aku tak guna. So the reason why I want to buy Realme 6 Pro because the RAM is high because I play games. So that's why I want. Macam kalau kau ada option nak beli phone yang sama spek dengan phone contohlah Samsung Note kan, yang RAM pun sama tapi harga jauh beza. So why not go for the cheaper option? Still ni. Jadi macam iPhone aku boleh faham lah. Like dulu pre iPhone 10 bagi aku barai. Aku tak suka pre iPhone 10. iPhone 10 kata aku suka sebab spek dia memang cun. Tapi dia punya pricing still tak just spek tak justify dia punya pricing. Tapi dia price tak reasonable lah untuk beli. No, sebab sebenarnya Apple bisnes dia bukan bisnes jual electronic devices. Korang perasan. Dia hanya jual trend. Dia sebenarnya tak jual phone. Faham tak maksud aku? Faham. So tapi aku punya reason beli iPhone is to hadiahkan diri aku sendiri. Bukan aku beli phone untuk menunjuk kat orang lain yang aku cakap aku ada iPhone, kau pakai Samsung, kenapa pakai Samsung, you phone sampah. Tak. Aku still ada je phone Samsung yang aku rasa macam wow, macam phone Samsung yang baru ni aku rasa macam gempak gila phone Samsung baru. Faham tak? Sebab ada certain features yang Android ada tapi iOS tak ada. So aku rasa macam tu aku kata dia sama macam dia konsep dia sebabkan ada beberapa orang jenis yang beli barang lah sebenarnya. First is dia beli based on dia punya keperluan. Ada yang orang beli untuk kemahuan. And then orang kemahuan ni dia akan pilih banyak. Ada yang beli sebab dia nak ikut trend. Ada yang beli sebab dia nak tengok spek je. Ada yang beli sebab dia nak menunjuk. Yes. Ada yang beli sebab dia tak tahu sebab apa, dia nak beli je. Sebab dia banyak duit, so dia nak beli je. Senang hidup. Okay. Yes. Ada orang macam tu. So, orang-orang macam ni lah yang mengayakan brand-brand terbesar kat Malaysia, dekat dunia ni. Faham tak? Betul. Macam selain Apple, brand Supreme. Ini memang celaka punya brand.
Um, kau boleh staple brand Supreme dekat apa-apa benda pun, yang benda tu confirm jadi limited edition and mahal nak mampus. Yes, Okay, that's Supreme sebab dia limited. Barang dia Yeah. limited. Mm-mm. And it's a collectible item. Mm-mm. So people who got money, they will collect Yeah. those things. Macam iPhone, it's not a limited punya barang whatsoever. Mm-mm. Macam Supreme, yes, I agree what you said. Dia, harga dia memang melampau satu baju sampai 500 lebih. Padahal nama Supreme tu je. Ya tu. Kain sama, cotton whatsoever, I don't give a fuck. Tapi it's a collectible item. And macam dia pun jual brand. Dia bukan jual produk, dia jual brand. yes. So kan nak cakap betul juga apa Amir cakap tu. So siapa yang affordable je mampu. Bukan Betul. mampu, okay. Ada orang mampu tapi dia tak semampu macam kalau akhir bulan makan Maggi tu bukan mampu lah. Aku makan Betul. Maggi. So contoh dia macam dia mampu beli barang tu tapi akhir bulan dia still makan chicken chop. Something like that lah. You know what I get. What I mean, what I get. Fuck. Mm-mm. Faham? Yelah, macam tu lah. Okay. Sebab ada orang, ada macam satu hamba Allah ni pernah bagi tahu. Cara you nak tahu yang you tu mampu atau tak untuk beli satu barang tu. Contoh, kau tengok harga barang tu berapa. Contoh harga dia RM10. Contohlah harga RM10. Mm-hmm. Then kau kena kali 5, RM10 tu kali 5. Mm-hmm. So dah ada RM50 kan? Okay. Okay. So kau tengok dalam bank account kau ada berapa ringgit. Kalau bank account kau lebih daripada RM50, maksudnya kau mampu untuk beli barang RM10 tu. Seriously? Yes, that's how you know you kemampuan kau. Huh? Contoh, kau nak beli, sebab contoh kau ada RM20 je dalam account kau. Lepas tu kau beli barang RM10, kau ada RM10, kau tak boleh survive lagi 2-3 minggu. Faham tak maksud aku? Contoh. So that's how you measure your kemampuan. Contoh kau nak beli kereta berharga RM32,000, tapi kereta susah lah. Contoh kau nak beli barang branded lah, contohnya bag lah. Contoh bag Supreme yang berharga RM1,200. Mm-hmm. Iaitu bag wallet bodoh je RM1,200. Mm-hmm. Kau kena darab RM1,200 dengan kali dengan 5. Berapa Mac? Then- Berapa Mac? Tak tahu. Mac aku sangat low-pack. 6,000. Okay, RM6,000. So RM6,000 kan? Kau tengok balik kat account kau, ada tak RM6,000 tu? Kalau ada, that's mean kau layak untuk beli RM1,200 tu. Kalau kau tak ada, so that's mean kau tak mampu untuk beli benda tu. So kau jangan ambil loan, kau jangan ambil hutang, kau jangan ambil pinjam duit orang, pinjam duit sana. So sebenarnya kau tak mampu. Macam tu maksud aku. Bagus. Mana formula ni That's kau a kutip good- mana? Adalah orang kat Twitter. Korang kena tengok Twitter, sebab Actually- tu aku kata. Bagus. Actually, it's a good tips and it's a good formula. Ya tu. Yes, So for you guys not to boros so much. yes. Betul. So berdasarkan pengiraan kau, aku rasa aku makan canai je kot setiap hari. Aku rasa aku dah tak shopping kot setiap bulan. Maci Bible. Tak, okay. Ah, Benda macam shopping, korang kalau korang nak shopping, contohlah kalau orang yang bergaji atau ada duit every month dia dapat allowance, korang kena tolak duit makan. Dan korang kena tolak juga duit untuk korang shopping. Sebab bukan nak kata shopping tu important, tak. Tapi it just macam mana sekarang? Sebab ada baju, memanglah baju long term untuk pakai, ada yang long term boleh pakai, tapi tak, bagi aku, untuk aku bukanlah shopping, tak. Tapi aku akan tunggu macam, aku akan pakai baju ni 6 bulan je. Lepas 6 bulan tu aku akan sedekah ke orang. Macam tu, faham tak? And then aku akan beli baju baru. Faham. So aku akan recycle balik. Macam tu, faham tak? So aku tak adalah pakai baju yang macam sekarang, aku tak adalah macam beli je lepas tu tak pakai. Macam tu, faham tak? Untung Amir pakai baju. Aku pakai cawat je. Oh, wow, hebat. Ni kan pelajar-pelajar UTM pakai syawat. Aku macam gempak nak buat artikel lah. Post dekat ni. Nak gambar aku tak? Boleh, aku nak bergambar kau, gambar kawan kau. Perempuan, kalau boleh perempuan lah. Lelaki tak nak. 1,000. Kau cakap Tak aku nak. bukan lelaki murah. Aku lagi mahal. Aku nak gambar perempuan, aku tak nak gambar lelaki. Kau nak gambar perempuan, kau pergi Tinder. Banyak gambar perempuan kat situ. Wow. Okay guys, kita ada 5 minit sebelum maghrib.
And itulah, I think we could wrap it up here. If you guys nak cakap apa, boleh cakap. So, bak kata KKM tadi, this 2 weeks ke depan ni is a crucial, very very crucial week for us untuk untuk membuatkan Malaysia 100% bebas. Kenapa kau beatbox? Oh, saja nak bagi background music. Okay. Untuk bagi kita semua bebas daripada Nanti. COVID-19. So these 2 weeks adalah yang paling crucial lah. So kalau korang nak raya, korang nak puasa, korang nak tarawih, korang nak makan lemang, semua nanti beli kat tepi jalan. So tolong. Lagi 2 minggu ni tolonglah duduk rumah. Aku tak faham dengan orang yang still keluar rumah. Okay, it's fine kalau nak keluar rumah beli barang. Keperluan tak apa. Ini keluar rumah macam kau saja nak keluar rumah. Ataupun kau saja macam nak pergi so-called pergi keluar rumah tapi kau pergi buat benda lain, contohnya macam Grab rider yang jual air ketum, jual rokok di dalam Grab. So it's not supposed to be lah. So just kau duduk rumah lah selama 2 minggu ni, kau tahan je lah. Lepas tu lepas 2 minggu ni kau nak buat apa kau buat lah. Alright. So Man, kau ada apa nak cakap? Jang. Dengar aku tak? Hello. Dengar. Aku just tak nak cakap apa-apa je lah. Nak bagi korang. Bila korang Bila korang apa berdoa. doa untuk Dengar kan ke tersekat? doa untuk frontliner, aku translate untuk orang-orang. Tak dengar tak? Ke tersekat? Stop. Dia sangkut-sangkut tadi. Hello. Ya, dia sangkut-sangkut. Dia lepas aku tujuh je mesti problem. Tapi tak apalah. Okay, so aku tahu Man kau nak cakap apa tadi. So Ilman nak cakap dia nak doakanlah kita corona ni cepat dapat dia punya vaksin, and doakan keselamatan semua orang, especially the frontliners yang berusaha dengan non-selfishly beri perkhidmatan diorang untuk negara. So yeah. Dengar? Dengar. Okay, Dengan? Hello. Man, aku dah sampaikan dah apa kau nak cakap tadi. Jangan risau. Aku dah sampaikan. Okay, member dah gila. So, okay guys. Jangan lupa dengarkan kami di Guys. platform SoundCloud, Spotify dan juga YouTube yang aku tak tahu bila Izaidan nak upload. Korang boleh spam kat Instagram Izaidan suruh dia upload. Okay. Dan juga kepada kita punya 15 orang pendengar, followers. Hi guys. So jangan lupa macam biasalah, aku dah lama tak batak macam ni. Follow Instagram aku di @amrlee_. Sebab aku dapat 1 follower surprisingly. Bagus. Ya. Tapi itulah, tak perlu main cakap. Korang boleh tengok kita orang punya dekat YouTube channel. Kita dah ada aku letak dekat situ. Kita orang punya social media. So you guys can check that out. Jap. Apa? Apa benda gila? Aduh, dah double lah suara. Man, Man, kau kat mana? aku nak tamatkan Man. Aku malah nak edit banyak ni. Dengar tak? Asal? Dengar, okay. Cakap. Tak apalah. Kita tarik esok apa aku nak cakap ni. Alright, boleh. Okay. Tulis kat Bye. WhatsApp. Senang nak ingat. Okay guys, thank you for listening and tune in to our next episode of the Malaysia Podcast. Itu saja daripada kami. Komen kat YouTube kalau nak cakap pasal apa. Okay, bye. That's all from us. Thank you for listening and Assalamualaikum.